Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik. Hari ini kita teruskan dengan tajuk yang kelima, iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, apa maksud rangkaian dalam teori graf? Okey, contoh kalau kita lihat di sini, contoh ini adalah laluan-laluan kereta LRT, okey, di mana dia menyambungkan setiap lokasi-lokasi tertentu. Jadi semua sambungan laluan-laluan LRT ini, bila kita lihat keseluruhannya, kita dapat satu rangkaian, yang menyambungkan satu lokasi ke suatu lokasi yang lain. So daripada sini kita boleh nampak, daripada laluan mana ke mana. Contoh dari Putrajaya ke Kelanajaya, contoh macam itulah. So ini adalah salah satu contoh rangkaian yang menyambungkan, yang melibatkan pengangkutan. So dia ada banyak rangkaian. Kita akan belajar hari ini bab yang kelima, iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah apakah kaitan antara rangkaian dengan graf. Okey, jadi hari ini kita nak mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Okey, jadi apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Yang ini semasa awak di sekolah rendah, awak dah belajar tentang rangkaian dalam komputer. Okey, dalam komputer dia ada sambungan-sambungannya. Okey, dia membentuk rangkaian supaya kita boleh membuat pencarian dan perkongsian maklumat menggunakan internet lah. Okey, tapi untuk tingkatan 5 kita akan belajar tentang rangkaian dalam teori graf. Okey, graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik. Okey, dalam bidang matematik, khususnya teori graf ditafsirkan sebagai siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Okey, bintik dikenal sebagai bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. So jadi ini adalah contoh rangkaian. Okey, dia terdiri daripada siri bintik. So ini adalah bintik, ini adalah bucu. Okey, dipanggil juga sebagai bucu, dan setiap bucu ini, penyambungan ini dipanggil tepi. Okey, baik. Ini adalah salah satu contoh rangkaian. Okey, rangkaian pengangkutan darat. Okey, so dia ada bucu ni, dia mewakili kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan lah. Okey, contoh kalau kita ada antara bucu, katalah ini sekolah kita. Okey, so ini adalah masjid misalnya. Okey, dan ini adalah kedai pasaraya. Okey, so jadi ini bucu ini mewakili pekan, bandar ataupun kawasan tertentulah. Okey, so ini adalah contoh rangkaian. Okey, tepi ni maksudnya laluan. Okey, laluan dia jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Okey, bergantung kepada soalan lah. Okey, apa yang maklumat yang dibagi. Kalau sini kita contoh laluan jalan raya dari sekolah ke masjid. Okey, dari sekolah ke kompleks sukan. Okey, contoh. Okey, ataupun dia mungkin ada dua laluan, okey, dari sekolah ke kompleks sukan di sini. Okey, so ini adalah contoh rangkaian pengangkutan darat. Okey, kita ada juga rangkaian melibatkan sosial. Contoh di sini, kalau bucu ini dia mewakili individu, kumpulan atau organisasi. Okey, tepi ni adalah jenis hubungan. Adakah dia pekerja ataupun adakah dia hubungan kekeluargaan. Okey, anak kepada yang ini. So itu juga menunjukkan rangkaian. Okey, ini adalah salah satu contoh rangkaian menunjukkan rangkaian sosial. Okey, contoh yang ini adalah gambar rajah salasilah keluarga. Okey, so ini adalah menunjukkan rangkaian. So daripada ibu bapa, so dia punya anak, dan anak dia berkahwin dengan orang lain, so dia akan dapat keturunannya lah. So ini adalah salah satu rangkaian sosial. Okey. Okey, baik. Dalam rangkaian, tadi dia kata rangkaian terdiri daripada siri bintik ataupun bucu. Okey, dia panggil bucu, dan juga tepi. Okey, so maksudnya tata tanda graf merupakan set pasangan tertib. G graf dia adalah pasangan antara set bucu dengan set tepi. Okey, V ni bucu, E adalah tepi. So jadi kita lihatlah bucu dia ada berapa. Nanti kita akan tengok contoh yang detail lah. Dan E ni ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Kalau di sini bucu A dengan bucu B.
Okey, ini adalah set tepi. So ini contoh E1. Okey, kalau kita ada satu lagi bucu, contoh bucu C. So ini adalah set tepi yang kedua. Garis ini kita panggil tepi. Dan kita ada darjah. Darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. So darjah, contoh kalau darjah dari A, so dia mengaitkan ada berapa darjah, berapa tepi, bilangan tepi dia. So kalau dari A, so dia ada 2. So di sini dia ada rumusnya. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. So kalau bilangan tepi sini ada 3, so jadi bilangan darjah dia 2 darab 3 adalah 6. Okey, so sini 2 darab 3 adalah 6. Okey, nanti kita akan lihat contoh yang lain. Okey, so kita teruskan dengan graf mudah. Okey, graf ada 2, graf mudah dan juga graf dan juga bukan graf mudah. So kita akan lihat apa perbezaan antara dua graf ini. Okey, kita nak lihat apakah dia graf mudah. Okey, apakah yang kita faham tentang graf mudah? So di sini takrifannya, graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Okey, bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, so maksud gelung ni, okey, kalau di sini kita ada bucu atau bintiknya. Okey, kalau macam ni dia maksud gelung. Okey, kalau berbilang tepi, contoh kalau antara bucu A dengan bucu B, okey, so dia ada macam dua laluan berbilang tepi. Contoh kata kita dari sekolah nak pergi kompleks sukan, kita boleh lalu laluan ini ataupun laluan yang kedua. So ada dua jalan di situ. Okey, so di situ maksud gelung dan juga berbilang tepi. So kita lihat contoh yang pertama. Berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan NV. Okey, V ni maksudnya bucu. So bucunya maksudnya setiap bintik ini kita panggil bucu. Jadi bucu dia, V dia adalah 1. Okey, V dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, V ada 6. Setiap titik-titik ni kita panggil bucu. Dan NV, dia ada N ni maksudnya bilangan. Okey, macam kita belajar set kan, kalau ada N tu maksudnya bilangan. So ada berapa nombor di sini, ada berapa titik di sini. So ada 6, maksudnya NV dia adalah 6. Okey, kemudian soalan B. Okey, ini dah selesai. Soalan B, E. E ni tepi. So tepi kita ada berapa? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So E ada 7 dan kita boleh namakan E ini dengan E1, E2, E3 ataupun kita sambungkan tepi dia 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Okey, untuk E ini, okey, untuk E ini soalan B, E adalah tepi. Okey, maknanya tepi yang pertama yang ini. Okey, kita namakan dia, kita boleh namakan tepi ni macam ini. Okey. Maksudnya tepi yang pertama antara 1 dan 2. So 1, 2. Okey, kemudian dari 1 lagi kita ada 1, 5. So ini adalah tepi. Okey, kemudian 2, 2, 3. Kita ada tepi 2, 4. Okey, 2, 1 tak perlulah sebab kita dah tulis tadi 1, 2. So dia sama saja. Okey, dari 3 pula. So kita ada 3, 2 tak perlu dah. So kita cuma ada tambah lagi 3, 4. Sebab 3, 2 dengan 2, 3 sama saja. Okey, kemudian dari 4 kita ada 4, 3 dah ada tadi. So 4, 2 pun dah ada. 2, 4 sama. So 4, 5. Okey, kemudian 5, 5, 1 dah ada dah 1, 5. So kita ambil ni 5, 6. So ini adalah tepi. Okey, so jadi bilangan tepi ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So jadi maksudnya ini adalah cara kita nak tentukan tepi. Okey, kemudian bilangan darjah. Okey, dari rumus yang dia bagi tadi, bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Jadi bilangan darjah adalah, soalan C, bilangan darjah adalah 2 kali tepi ada 7. So maksudnya ada 14. Okey. So kita tengok sini. Okey, ini jawapannya.
Okey, penyelesaian V adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set bucu tadi. Awak boleh rujuk buku teks ni. Muka surat 131 ni. Okey, dan NV bilangan set V. Bilangan bucu ada 6. Okey, ini tepi dia. Set pasangan bucu ni adalah tepi. Dan ini bilangan tepi. Okey, darjah ada 14. Okey, yang ni apa dia ni? Maksud darjah D1 ada 2, D2 ada 3, D3 ada 2. Bila kita tambah semua, kita dapat 14 ni. Okey, macam mana nak tahu D1 ada 2? Sebab kita rujuk balik rajah yang ni. Okey, D1 ada 2, maksudnya ni. 1, 2. Cabang ni ada 2. Okey, D2 ni D1. Okey, D2 dari titik 2 dia ada berapa tepi? 1, 2, 3. So, darjah untuk yang 2 ni adalah 3. Okey, D3 dia ada 1, 2. So, D3 ada 2. D4, 1, 2, 3. Okey, dari D5 darjah untuk bucu 5 1 2. Okey, so itu cara kita menentukan bilangan tepi, bucu dan juga darjah. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Soalan dia nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah. Bilangan bukan dia suruh senaraikan. Saya just nyatakan dia bilangan bucu. So bucu ada berapa? Senang je soalan ni. Bucu dia yang setiap bintik ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bilangan bucu, so maksudnya NV. Okay, kalau kita guna rumus ni macam ni. NV ada 7. Okay, bilangan tepi. Tepi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kemudian darjah. So, bilangan darjah. Okey, formula dia 2 darab I kan. So, 2 darab bilangan tepi, 2 darab 7. So, ada 14. So, itu cara kita menentukan bucu, tepi dan bilangan darjah. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, ini jawapan tadi. Bilangan bucu ada 7, tepi 7. Bilangan darjahnya ada 2 darab 7, dapat 14. Okey. Okey, contoh B. Okey, kita nak tentukan bilangan bucu. So, bucu tadi ada A, B, C, D, E, F, G. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan tepi maksudnya garis-garis ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis yang menyambungkan bucu. Jadi, bilangan darjah adalah 2 darab bilangan tepi. Okey, 2 darab 9. So, ada 18. Okey, so itu cara nak tentukan bucu, tepi dan darjah. Okey, ini jawapan yang tadi. Okey, bucu 7, tepi 9 dan darjah adalah 2 darab tepi 2 darab 9, 18. Okey, ini yang maksudnya tadi, apa dia maksud berbilang tepi dan juga gelung. Okey, berbilang tepi dan gelung pada graf. Berbilang tepi melibatkan 2 bucu. Kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada 1 tepi. Okey, maksudnya dia ada 2 sambungan. Okey, bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. So, ini berbilang tepi. Nampak dari P ke T, dia ada 2 garisan. Satu yang garis lurus ni, satu lengkung. So, ini panggil berbilang tepi. Ni bucu, ni tepi. Okey, gelung dia macam ni. Dia dapat bentuk satu bulatan ni, kita panggil gelung. Okey, gelung melibatkan satu bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Nampak dari sini, dari A dia pusing, dia balik ke bucu asal. Okey, bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Satu gelung ini, bilangan darjah dia 2. Jadi, kalau dari R ni, bilangan darjah dari bucu R, kita ada sini 1, 2. Yang ni dikira 2. So, 2, 3, 4. So, bilangan darjah dari bucu R, dia ada 4. Kalau dari bucu S, okey, kita ada ni 1, 2, 3. Okey, dan yang ini dikira 2. Satu gelung 2 darjah. So, 2, 3, 4, 5. So, dari S, bilangan darjah S adalah 5. So, itu cara nak tentukan bilangan darjah. Kalau dari T, 1, 2, 3, 4. So, dia ada 3 tepi. Ada 4 tepi dari T. So, jadi untuk T,
bilangan darjah dia adalah 4. So itu maksud berbilang tepi dan juga gelung. Okey, ini contoh untuk menunjukkan macam mana tepi bagi bucu yang ada berbilang tepi dan gelung. Okey, kalau di sini bucu dia V ni bucu ada A, B, C, D. A, B, C, D. Bintik ada 4. Tepi ni, okey, A, B. Nampak sini A, B, A, B. A, B, A, B. Dia ada 2 tepi. Okey, A ke B ada 2 lengkung. Kemudian BC pun ada 2, BC, BC. Sebab tu dia berulang. Bila berulang macam ni, kita panggil berbilang tepi. Kemudian C ke D ada 1, B ke D ada 1, A ke D ada 1, D ke D. Bila D ni dia huruf yang sama, maksud dia gelung. Okay, kita nak kena pasti pasangan bucu yang ditulis ni, kalau dia huruf dia berulang, maksud dia gelung. Kalau dia ada 2 kali macam ni, 2 ataupun 3 kali, maksudnya dia berbilang tepi. Okey, so jadi di sini I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. So ini adalah tepinya. I1 tepi AB yang pertama, I2 adalah tepi AB yang kedua. Yang ni kalau dia dah label macam ni lah. Okey, jadi macam ini pun boleh label tepi ataupun gunakan nama tepi yang diberi dalam rajah. Okey, itu maksud gelung dan juga berbilang tepi. Berbilang tepi huruf ni, pasangan ni dia ada 2 kali. Nampak? Dia ada 2 kali. Okey, macam AB ni dia ada 2 kali. Okey, kalau gelung dia, huruf tu dia berulang. Contoh kalau macam ni, BB, dia gelung lah macam ni. Dia bucu yang sama. Okey, so itu maksud macam mana graf mudah. Yang ini bukan graf mudah. Kalau yang ada gelung dengan berbilang tepi ni dipanggil bukan graf mudah. Okey, kalau graf mudah macam tadi dia tak ada 2 tepi ni ataupun dia tak ada gelung. Okey, kita lihat satu contoh lagi. Okey, dia kata di sini rajah di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan V dan NV. V ni bucu. So V dia apa? Kita tulislah P, Q, R, S, T, U. So, NV bilangan. Bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, V dia kita senang aja. V adalah P, Q, R, S, T, U. Okay. NV bilangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Untuk soalan A. B, tepi. Tepi, apa dia tepi di sini? Garis yang menyambungkan 2 bucu. Contoh kalau dari P, PQ, PU, PU. Okey, kita ada PQ, PU, PU. So dari P ada 3. Okey, kalau dari Q, QP tadi dah ada. So sini kita dah ambil. Okey, kalau daripada Q kita nak tambah apa lagi? QU, QR, QR. Kemudian kita QR dah ambil, kemudian kita ada QU. Okey, kemudian kalau dari R ni dah ambil. Okey, dari R ada lagi, ada 3, yang ni dah ambil tadi. So kita tambah lagi RT dengan RS. Okey, RT, RS. So dari S kita ada apa? Kita ada ni gelung SS dan ST. Okey, kemudian dari T, TU. Okay, so ini tepi. So kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So NE dia ada 10. Okay, kemudian bilangan darjah ni jawapan dia. Okay, jawapan dia tadi. So NE ada 10. So bilangan darjah, so 2 darab tepi lah kan. 2 darab 10. Untuk soalan C, bilangan darjah adalah 20. So itu cara kita nak menentukan bilangan tepi dan darjah. Okey, ini adalah darjah dia. Bilangan darjah ada 20. 2 darab 10, 20. Dari bucu P ada 3, bucu Q ada 3, R ada 3 dan seterusnya lah. Okey, maksud bucu P ada 3 ni macam ni tadi. Okey, dari bucu P ada 3. So contohnya inilah ada berapa tepi. So dari P ada 3. 1, 2, 3. So sebab tu dari P ada 3. Dari Q pun ada 3. 1, 2,
3. Okey, dia jadi berapa cabang tu? Tu maksudnya. Okey, dari A 1 2 3, dari S 1 2, ni dikira 2, so ada 4. Dari T 1 2 3, dari U 1 2 3. So 3 6 10 13 16 19. 1 2 3 1 2 3. Sini ada 3, sini ada 3. Sekejap, dari U kita ada 4 ni. 1 2 3 4. Okey, so jadi semua ada 20 bilangan darjahnya. Okey, so itu maksud bucu bilangan tepi, tepi dan juga bilangan darjah. Okey, so kita teruskan. Okey, ini jawapan yang untuk bilangan darjah tadi. So kita terus kita akan sambung nanti untuk graf yang terarah dan juga tak terarah dan juga graf yang berpemberat. Okey, so sekian. Okey, semoga awak dapat faham apa maksud bucu, bilangan bucu, tepi, bilangan tepi, gelung dan juga berbilang tepi. Okey, dan juga macam mana nak tentukan bilangan darjah. Okey, terima kasih.